Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak review game Manchester United, game Manchester City dan juga game Arsenal. Dan terutama sekali lah, hampa mestilah tunggu review daripada fan Manchester United tentang game Manchester United sendiri, betul tak? Tapi relax dulu, kita sembang dulu pasal dua game awal ni, iaitu Arsenal lawan Leicester City dan juga Manchester City berhadapan dengan Bournemouth. Tapi aku geram betul lah mat. MU lagi. Kita sembang dulu MC dengan Bournemouth dulu. Arsenal dulu. Bagi aku Arsenal dengan Leicester City ni, game ni boleh katakan intense juga. Bukanlah disebabkan Leicester City punya gameplay tu intense, tetapi disebabkan cara permainan Arsenal yang betul-betul agresif untuk masuk ke dalam kotak penalti Leicester City. Hang dapat tengok banyak kali Arsenal dapat masuk dalam kotak penalti Leicester City dengan betul-betul usaha gila. Dari kiri, dari kanan, dari belakang, semua dia pun cuba masuk. Dan dalam game ni, Gabriel Jesus memang mantap mat. Dan Arsenal dalam game ni memang dia pun suka gunakan chance shot dengan banyak kali. Hang dapat nampak tiba-tiba di bahagian Martinelli dia pun ubah set kepada Saka. Kadang-kadang di bahagian Saka dia pun cuba ubah set kepada Martinelli. Dan player yang semestinya yang ubah set ni semestinya adalah Martin Odegaard. Dalam game ni Martin Odegaard memang function gila mat. Tapi tak lupa juga, seperti biasa aku cakap, kehebatan dua double pivot mereka, iaitu Granit Xhaka dan juga Thomas Partey. Memang padu mak dua ekor ni. Mereka memang betul-betul jaga barisan midfield Leicester City sampai mereka tu mati akal. Pemain-pemain macam James Maddison, Yuri Tielemans memang tenggelam gila dalam game ni. Dan Arsenal hampir-hampir menjadikan gol lah hasil daripada build up daripada bawah. Dapat dekat Saka cross masuk ke dalam, hampir-hampir gol. Dan waktu separuh masa pertama, Leicester City memang buat pressing yang tinggi gila dekat Arsenal. Dan Arsenal pun buat pressing yang tinggi gila dekat Leicester City. Tapi beza dia, Leicester City dia pun buat konsisten pressing dekat Arsenal. Maksudnya sampai defensif, sampai ke keeper depa pressing. Tetapi Arsenal ni depa hanya pressing bila depa kehilangan bola saja. Hang dapat nampak bila depa kehilangan bola, akan ada 2 ataupun 3 player akan challenge seorang player Leicester City. Membuatkan player Leicester City ni memang susah gila nak pegang bola. Walaupun intense pressing digunakan oleh Leicester City, tetapi akhirnya Gabriel Jesus tetap juga berjaya menyelinap masuk dalam kotak penalti dan juga buat shooting yang memang semua tak jangka mat. Dengan ada 2 orang player depan dia, macam mana dia boleh buat shoot juga. Memang mantap mat. Aku pun tak expect gol tu nak jadi. Dalam kali 1-0 Arsenal leading. Dan game ni memang berjalan dengan intens gila. Macam hampa tahu musim lepas pun, kalau Arsenal berhadapan dengan Leicester City, perlawanan memang akan jadi intens gila. Sebab Leicester City ni dikenali dengan tim yang buat pressing dengan sangat tinggi. Dan Arsenal ni memang dia pemain ball position. So bila ball position bertemu dengan intense pressing, memang akan nampak rancak gila game tu. Kalau position tu jadi, dan kalau intense pressing tu pun jadi. So baru je Gabriel Jesus score 1 gol. Gabriel Jesus score gol kedua pula, gol tandukan daripada corner. So Arsenal dah leading selesa 2-0. Memang first half kita boleh katakan separuh masa pertama ni memang Arsenal punya. Dan minit 38 mat, turning dia memang cukup bagus mat kan. Time tu Johnny Evans kawan dia buat turn lah. Memang aku macam, time aku tengok tu macam, gila lah. Memang aku harap kan Rashford buat turning macam tu kan. MU lagi. Arsenal tu. Okay, Gabriel Jesus buat turning macam tu, memang mantap gila. Tapi last sekali finishing dia pula gagal. Turning dah bagus, tapi finishing sayang mat. Aduh, sikit nak gol. So dalam separuh masa pertama ni, Gabriel Jesus tak silap aku ada lagi 2 ataupun 3 chance lagi untuk menjadikan hat-trick. Tapi selalu cubaan dia meleset. Dan kita dapat nampak first half memang Arsenal pegang gila dan Leicester City langsung tak dapat serang. Tapi Leicester City hampir-hampir lah dapatkan gol kan daripada penalti. Sebab time tu Vardy dikatakan dijatuhkan lah. Tapi aku nampak dekat situ pun memang dia dive gila lah. Sebab tak ada sentuhan langsung. Kalau ada sentuhan pun mungkin bulu roma. Vardy tu tak ada kawan tu nak sentuh lagi. Dia jatuh dah. Awal betul dia jatuh. So bila dah check VAR tak ada penalti. So Arsenal leading 2-0 waktu first half. Waktu second half, Arsenal dan juga Leicester City masih lagi mengekalkan first 11 yang sama. Tapi dalam separuh masa kedua ni, Arsenal ni depa ni kendurkan sikit pressing depa. Depa ni tak pressing intense macam waktu first half. Tak tahulah pasal apa kan, mungkin arahan Arteta. Dan macam biasalah hampa tahu Arteta kan, bila dah leading depa mula main selesa lah. Dan hasilnya Leicester City yang kesulitan waktu separuh masa pertama tu, depa dapat build up juga. Dan akhirnya mereka dapatkan gol juga. Daripada gol sendiri daripada Saliba. Kesilapan Saliba tu aku tak boleh nak kata apa lah. Memang dia tak ada pilihan lain. Walaupun Saliba skor gol dalam game ni, tapi performance dia dalam game ni tetap OP lah. Bila Leicester City dapat 1 gol kan, 2-1 kan, aku nampak macam Leicester City boleh comeback ni kan. Tapi mat, Arsenal mereka bertindak dengan cepat. Mereka ni bagi respon yang sangat baik. Dapat bola dekat Ben White. Ben White ni dia chip bola masuk ke dalam kotak penalti. Dan waktu tu dapat nampak bakal pemilihan Chelsea 80 juta. Dia pergi duduk depan goalkeeper. Yang aku rasa dia boleh jadi nak challenge bola tu ataupun dia lari untuk bagi keeper tu ambil. Tapi dia buat apa? Dia kaku kat situ mat. Buatkan keeper Leicester City iaitu Daniel Watt nak tangkap bola tu tak lepas. Memanglah Daniel Watt tu pun buat silap juga. Tapi bagi aku Fofana pun buat silap juga waktu tu. Membuatkan Daniel Watt terlepas bola time tu. Tapi Daniel Watt tu memang tak berkualiti gila lah untuk menjadi goalkeeper Leicester City kan. Anda dapat nampak kan waktu crossing Ben White tu, waktu Ben White chip bola masuk ke kotak penalti tu, dia show sebelah tangan je mat nak ambil bola tu. Padahal dia boleh je show 2 belah tangan kan.
Hang boleh tengok macam Alisson, macam Ederson kan, macam De Gea. MU lagi, MU lagi. Macam Alisson, macam Ederson kan. Bila bola tu dekat dengan depa tak kira defender depa ke, defender lawan ke yang ada dekat depa akan rempuh je untuk dapatkan bola tu. Tapi Dan White macam mana? Hang tengok dia suruh satu tangan amat. Macam nak salam bila dapat bantuan rakyat tu. Oi, tak faham betul. Kali dapat kat Gabriel Jesus nak skor, lepas tu bola terlepas kat Xhaka skor. Jadi 3-1. So bila dah 3-1 nampak macam, oi, Leicester City apa kan? Tadi kata nak comeback kan. Tapi Leicester City ni masih lagi tak mengalah. Mereka ni teruskan attack juga. Masukkan Iheanacho, masukkan Daka. Dan akhirnya gerakan daripada Iheanacho berjaya juga buat passing kepada Maddison dan Maddison score. Bagi aku space yang Maddison ada cukup kecil lah. Tapi aku boleh juga salahkan Gabriel Magalhaes sebab dia tak betul-betul challenge James Maddison time tu. Sebab dapat nampak jarak James Maddison dan juga Gabriel Magalhaes sangat jauh. Bukanlah jauh sangat, tapi dalam game boleh dikatakan jauh lah kan. Patutnya Gabriel Magalhaes ni kena pergi dekat lagi bagi James Maddison tu tak boleh shoot langsung. Tapi sayang lah bila James Maddison score 2, kira game on balik lah. Tapi lalah kalimat baru je berapa minit lepas score, aku rasa tak sampai 2 minit kot. Lepas tu tiba-tiba Arsenal dapat balik hasil counter attack. Kesilapan daripada midfield Leicester City dapat dekat Gabriel Jesus passing kat Martinelli shoot. Memang mantap lah finishing Martinelli dalam game ni. Dan nampaklah confident Martinelli dalam game ni. Dan Bukayo Saka dalam game ni agak tenggelam sikit lah, walaupun performa dia boleh dikatakan okey lah kan. Dan performa Gabriel Jesus memang sangat mantap dalam game ni. Memang OP gila amat. Dribbling dia memang confident gila. Walaupun ada 2-3 player yang besar depan dia, dia tetap nak dribble juga ke depan. Membuatkan aku kagum gila lah tengok performa dia kan. Nasib baiklah aku buh dia striker kat FPL, tapi tak buh captain. Sayang betul ya. Tapi macam biasa, kita kena angkat juga pahlawan yang tidak didendang untuk Arsenal, iaitu Thomas Partey. Dalam game ni banyak sangat interception yang dia buat, banyak sangat tackling yang dia buat, banyak sangat gerakan-gerakan feint yang dia buat, membuatkan player-player lawan tertipu dengan dia, membuatkan dia ni adalah antara pemula serangan untuk Arsenal. Ramai yang puji Martinelli, ramai yang puji Odegaard, ramai yang puji Jesus, tapi ramai yang tak nampak kualiti yang dibawa oleh Thomas Partey dalam game ni. Bagi aku, kalau Arsenal kehilangan Thomas Partey dalam game ni, mungkinlah akan menyukarkan lagi lah. Mungkin mereka ni akan sukarlah nak main macam ni. So itulah habis game Arsenal. Arsenal menang 4-2 dalam game ni. Kita tengok game Manchester City pula. Manchester City macam biasa, start game je mereka terus dominate the game. Dan benar-benar sangat lambat untuk settle down. 10 minit pertama kita boleh katakan Manchester City memang kontrol gila game ni. Benemok ni hanya mampu bertahan saja, tapi Manchester City pun nampak kesukaran juga untuk masuk dalam kotak penalti Benemok awal-awal ni. Dan mereka ni sampai terpaksa main long ball untuk supply bola kepada Haaland dan juga Foden yang masuk ke dalam kotak penalti. Dan banyak kali lah crossing-crossing yang tidak berjaya disudahi oleh player-player Manchester City seperti Erling Haaland dan juga Nathan Ake juga dia masuk dalam kotak penalti. Tak tahulah dalam game ni dia macam nak score gol gila lawan Benemok kan. Mungkin tim lama dia, tapi dia tak berjaya score juga kan. Erling Haaland dalam game ni agak slow sikit lah. Mungkin sebab Guardiola ni tak menemui lagi solusi yang betul-betul untuk Erling Haaland ni. Sebab dalam game ni Erling Haaland memang nampak dikunci gila. Dan Erling Haaland dalam game ni hanya menyempurnakan 2 passing sahaja. Satu waktu kick off, dia passing dekat kawan lain. Satu lagi dia assist dekat gunduhan. 2 passing tu je dia boleh buat dalam game ni. Dan 8 sentuhan saja dalam game ni. Memang boleh dikatakan Erling Haaland dalam game ni agak tenggelam sikit lah. Sebab player-player Manchester City terpaksa passing ke kanan, ke kiri untuk cari space, untuk buka peluang untuk Haaland. Tapi defender-defender Benemok ni memang alert gila dengan Haaland ni. Sampai 2 ataupun 3 orang jaga dia. Tapi bila disebabkan 2 ataupun 3 orang yang jaga dia lah, membuatkan player-player lain dapat space untuk skor dengan lebih besar. Dan akhirnya Manchester City dominate the game dan beberapa kali hampir skor gol. Build up daripada bawah, dapat bola dekat Haaland. Haaland buat holding bola yang sangat baik dan buat hantaran kepada Gundogan. Gundogan skor 1-0. Lepas tu dalam game ni Benemok cubalah buat counter attack kan. Tapi macam biasa amat defender Manchester City, midfield Manchester City memang betul-betul disiplin gila. Depa ni kekal berada dekat posisi depa. Walaupun depa ni rajin naik ke atas, tapi bila kena attack semua berada dekat posisi yang sepatutnya. Pemain macam Joao Cancelo, pemain macam Rodri, pemain macam Kyle Walker memang mantap dalam game ni. Dan ada sekali tu Benemok nak buat counter attack, bola tu tiba-tiba dirampas oleh Kyle Walker. Dan ada masa Benemok nak buat counter attack kan, waktu tu bola dirampas oleh Rodri, passing dekat Walker, Walker clear. Dan ada masa tu Benemok nak counter attack kan, tapi Manchester City punya defense memang disiplin gila dan dapat bola ke Walker. Walker ni terus clear ke atas. Kan bila Benemok counter attack, depa ni jenis bila counter attack, depa ni nak ramai-ramai tau. Macam depa ni nak gempak ramai-ramai lah. Tapi lah kali taktikal tu makan depa sendiri. Sebab bila Kyle Walker tu buat hantaran ke atas, dapat dekat Rodri. Rodri pass dekat De Bruyne. Time tu De Bruyne tengah tunggu oleh Haaland dapatkan space. Tapi memang tak ada space untuk Haaland. Memang depa jaga betul-betul oleh Haaland ni. Tapi disebabkan mereka jaga Erling Haaland ni lah, mereka membuka space untuk De Bruyne. Dan aku pun tak expect De Bruyne nak buat finishing macam tu. Finishing dah memang mantap mak gol kedua tu. Boleh katakan antara finishing yang world class lah untuk De Bruyne. Walaupun gol tu bukanlah boleh katakan gol Puskas kan, tapi memang teknik dan kualiti yang sangat hebat ada dekat seorang pemain Manchester City bernama De Bruyne ni. Memang mantap dia. Dan kalau aku lah panjang-panjang pun game Manchester City macam tu juga. Memang mereka dominate daripada minit 0 sampai minit ke 90. Dan dapat gol ketiga melalui jaringan Phil Foden dan juga gol sendiri, gol keempat tu. Memang mantap lah Manchester City dalam
game ni. Performance mereka memang jauh lah daripada Manchester United. Salah tak? Manchester United sabar. Okey, sat. Nak habis dah ni review MC. So dalam game ni Manchester City dapat clean sheet kedua depa, dapat gol keempat depa. Memang mantap lah dalam game ni. Performance daripada semua player memang solid gila dan Jack Grealish hampir-hampir dia injet dalam game ni mat. Pendaratan yang salah hampir membuatkan dia ni injet. Ui bahaya mat, aku tengok time dia injet minit ke berapa tak silap. Time tu tak silap aku bawa awal performance kedua kot. Okey, so itulah review Manchester City lawan Bournemouth. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa okey, inilah yang patut tunggu Manchester United lawan dengan Brentford. Sat. Berpeluh. Dia bukan berpeluh sebab panah, berpeluh sebab panah hati. Manchester United lawan Brentford dalam game ni Manchester United tetap mengekalkan Lisandro Martinez dan juga Harry Maguire. Bila Ten Hag kekalkan dua centre back ni aku macam okey lagi lah kan. Tapi bila dia still mainkan Dalot, still mainkan Shaw, memang aku panah hati mat. Dan barisan midfield mereka ada Bruno Fernandes, Fred dan juga Christian Eriksen. Christian Eriksen dalam game ni cuba beroperasi sebagai holding defensive midfielder. Dan front three Manchester United adalah Rashford, Cristiano Ronaldo dan juga Jadon Sancho. Kalau anda tengok line up ni kan, boleh dikatakan solid jugalah kan. Tapi macam mana Manchester United sampai kena bantai 4-0 dalam game ni? Manchester United dalam game ni kan, awal-awal kita dapat nampak mereka ni nak cuba bounce back daripada kekalahan lepas kan. Biasalah kan bounce back FC, bila kalah je macam we will bounce back kan. Macam biasa macam tu lah, betul kalah juga. Dan Manchester United kita dapat nampak lah, mereka ni cuba buat game tau awal. Tapi disebabkan mereka kena gol pertama tu, kesilapan yang memang aku boleh katakan sebagai kesilapan yang sangat bodoh lah daripada De Gea kan. Dia bukan bodoh tau, dia bodoh. Ada huruf H kat belakang tu memang bodoh gila tu. Kira bodoh tu grade B, kira bodoh tu memang A+ lah. Memang bodoh betul lah kesilapan De Gea kan, yang patut dia tak buat. Shooting yang lemah daripada Josh Da Silva kan, yang semua aspek yang De Gea boleh save dengan mudah, tapi De Gea buat kesilapan. Dia tangkap bola tu tak kena. Mungkinlah Josh Da Silva tu dah ludah kat bola tu bagi jadi licin. Lepas tu De Gea pegang masuk dalam gol. So bila kena 1-0, bagi aku gol pertama ni lah yang membunuh semangat Manchester United. Sebab bagi aku lah gol tu lah yang membunuh semangat aku sebagai fan Manchester United lah. Sebab kita expect Manchester United akan bermain dengan sangat baik dalam game ni kan. Manchester United sekurang-kurangnya kalau tak menang pun seri dalam game ni. Tapi disebabkan kesilapan De Gea membuatkan Manchester United ketinggalan 1-0. Tapi itulah, kita janganlah nak hina-hina sangat De Gea kan. Bila dia buat satu kesilapan, janganlah kita lupakan 1000 kebaikan dia buat dekat MU. Macam-macam dah jasa dia mat. Tapi dalam game ni memang teruk jugalah. So bila De Gea dah buat kesilapan dalam game ni kan, aku dapat nampak Manchester United cuba play from the back, macam tactical Ten Hag buat dekat Ajax, ataupun macam tactical Ten Hag buat waktu pramusim. Dan waktu pramusim memang menjadi tactical ni kan, sebab pressing tak terlalu tinggi. Tapi bila main dekat EPL, pressing memang sangat tinggi gila. Dan hang dapat nampak gol kedua Brentford, De Gea dah nampak dah Maguire dikawal, Lisandro Martinez pun dikawal, Christian Eriksen dah ada player yang nak cover belakang dah. Tapi De Gea tetap passing juga dekat Eriksen, yang membuatkan Eriksen tak sempat buat kawalan bola. Dan lalah kali dapat gol kedua Brentford. Macam tu je Brentford dapat gol kedua. Bagi aku dalam game ni kan, daripada 4 gol tu kan, 2 gol pertama ni memang patut tak dilepaskan oleh Manchester United. Sebab 2 kesilapan memang kesilapan silly mistake gila. Dan gol kedua ni aku bukanlah nak letakkan kesilapan dekat Eriksen, sebab kita dah dapat nampak dah positioning Eriksen tu memang tak clear kan. Tapi aku letak kesilapan gol kedua ni dekat De Gea juga. Hang dah nampak dah kawan tu ada orang dekat belakang dia, awak tak clear kat atas je. Ball playing goalkeeper tak semestinya hang ni main daripada bawah. Ball playing goalkeeper hang ni boleh main kat atas, hang ni boleh main kat bawah. Hang boleh buat long pass. Tapi awak hang pilih passing dekat Eriksen macam tu kan, bila hang nampak pressing yang sangat tinggi digunakan oleh Brentford. Dan player-player Brentford juga, mereka ni banyak player yang memiliki fizikal yang besar. Bukan besar sangat lah, tapi cara permainan mereka ni memang menggunakan fizikal. So kita dapat nampak lah midfield Manchester United memang kesukaran gila dalam game ni. Tapi sebelum tu aku nak bagi penghargaan istimewa dekat seorang player Manchester United ni, iaitu Diogo Dalot. Diogo Dalot dalam game ni kan memang mantap gila mak. Memang mantap untuk meranakkan Manchester United. Dia ni memang sampah gila dalam game ni mak. Performance dia memang aku kata kalau main kampung pun kena maki mat. Ambillah positioning dia selalu kelok mat. Minit ke-15 yang Maguire kena kat kuning tu. Bagi aku memang kesilapan Dalot gila. Tentu Eriksen duduk dekat tengah. Patutnya Dalot buka ke kanan untuk bentuk triangle yang besar kan. Maguire dah tunjuk dah kanan tu. Dia tunjuk dah. Pi kanan. Dalot tu tunggu saja kat tengah tu. Aku macam sepak Dalot sekejap lagi kan. Bila Dalot buat macam tu, Maguire pun dia bongok juga. Dia passing dekat Eriksen juga. Kawan tu tak clear naik atas. Dah lalah kali bola dapat kat play Brentford. Play Brentford hampir score. Tapi Maguire terpaksa buat silly mistake, membuatkan dia ni dapat kat kuning. Nasib baik tak dapat kat merah mat. Dan Diogo Dalot dalam game ni aku tak faham kenapa dia still dimainkan. Sebab bagi aku Wan-Bissaka is far better than Dalot. Lepas tu ada lah orang kata fan MU ni biasalah kan, bila Dalot tak perform kata Wan-Bissaka lagi bagus daripada dia. Tak, aku tak pernah cakap pun Dalot lagi bagus daripada Wan-Bissaka. Beza Dalot dengan Wan-Bissaka ni daripada defensif, memang Wan-Bissaka menang, Dalot memang fail gila. Tapi daripada segi attacking, walaupun Wan-Bissaka ni dia tak bagus daripada segi crossing, daripada segi finishing, tapi link up play dia dengan player-player wing Manchester United sangat bagus. Link up play dia dengan player seperti Jadon Sancho ataupun Bruno Fernandes yang selalu beroperate di bahagian kanan memang selalu menjadi, tapi crossing dia je selalu keload.
Tapi Dalot ni tak boleh buat apa mat. Attacking dia kelut, defensif dia kelut. Dia ni hanya reti buat larian je dan minta bola. Bila dapat bola kelut juga. Dan bila tengok performa Dalot ni aku teringat lah kata-kata Ten Hag waktu pramusim kan. Dia ni tak sabar nak tengok gandingan Dalot dengan Sancho. Memang ranak mat. Tak jadi gandingan lah mat. Ni bukan gandingan. Ni tak tahulah. Ni tendangan kot. Geram betul aku. Dan gol ketiga corner Manchester United kena dan Bournemouth berjaya skor juga. Kita dapat nampak betapa lemahnya benteng Manchester United. Dan tentu Lisandro Martinez memang jadi target lah. Dan aku tak tahulah kenapa dia ni ditugaskan untuk menjaga dekat tepi gol. Dan lalah kalimat bila MU still main possession. Cara main sebiji macam Luis Van Gaal main dulu mat, membosankan. Main possession tapi tak ada ahlah tuju. Passing lalah kali tak tahu buat apa, crossing masuk ke dalam macam tu je. Dan bila crossing pun tak tepat, dapat dekat Ronaldo tanduk kelok pula, dapat dekat Rashford lagilah kawan tu tak finish langsung. Dan bila tengah kontrol bola tiba-tiba pump dapat dekat Bemi clear bola. Dapat dekat play Brentford yang ready nak counter attack. Mbeumo lari. Siapa jaga dia? Luke Shaw. Memang berat lah mat kawan tu nak ligan. Lalah kali dapat kat kawan tu passing kat Mbeumo skor 4-0 macam tu je. 4 shot on target, 4 gol Brentford score dalam game ni. Dan waktu first half memang burn out gila lah. Fan Manchester United pun burn out, player-player Manchester United pun burn out. Dan waktu second half Manchester United buat beberapa perubahan lah. Masukkan Malaysia, masukkan McTominay, masukkan Varane. Walaupun Varane aku dengar kata dia tak betul-betul fit lagi, tapi memang dia diperlukan lah dalam game ni. Dan dia menggantikan Martinez. Dan tu bagi aku tak jadi isu lah. Tapi bagi aku yang jadi isu masukkan McTominay lah. Memang tak ada pilihan lain mat. Datangkan Rabiot pun Rabiot lah. Tapi tak tahulah mungkin Rabiot ni akan jadi sampah juga kan. Tapi kita tunggulah, kita bagi peluang dekat dia kan. Dan second half kita dapat nampak Brentford mereka tak mau attack langsung. Dan mereka ni nak jaga clean sheet je. Dan macam biasa bila Manchester United pegang bola membosankan. Attack macam tak ada punca. Passing lalah kali tak ada punca, crossing masuk ke dalam. Macam tu je lah. Sampailah minit ke 90. Hak tu je lah yang aku boleh ulas dalam game ni. Sebab nak cakap panjang-panjang pasal dalam game ni pun sakit hati mat. Dan lepas ni Manchester United akan berhadapan dengan Liverpool pula. So itulah review kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum. Jangan lupa beli Maggi banyak-banyak sebab musim masih panjang. Memang sangat-sangat panjang. Lagi 36 game lagi nak berjalan. Okay? Assalamualaikum.